berfikir adalah salah satu kerja highest paid work in the world adalah berfikir, ahli fikir negara. Kesan daripada berfikir tu menyebabkan you boleh menghasilkan sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai. So dia adalah boleh mendatangkan result, menyebabkan bisnes ni boleh grow. You kena boleh bayangkan masa depan bisnes ni 10 tahun lagi macam mana rupa dia. Kita adalah berada dalam keadaan yang macam mana, international ke, kita bisnes peringkat macam mana ke, kita mesti ada vision tu. So apa yang you belajar dalam masa bisnes adalah macam mana nak business strategi supaya bisnes ni boleh sustain jangka panjang. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua yang bersama-sama dengan saya dalam The Titan Talk Show pada hari ini. Minggu lepas kita dah berlangsung The Titan Talk Show for 3 days. Yang pertama, dan Alhamdulillah kita masih lagi bawakan The Titan Talk Show ini di minggu ini hari Selasa ni kita start kembali untuk The Titan Talk Show. Mungkin ada yang keliru, mungkin tengok background saya Millionaire Marketing Masterclass. So sebenarnya kita berada dekat dalam The Titan Talk Show untuk yang keempat kalinya. Ini adalah episod yang keempat. Anyway, saya Aman Fitri, Branding and Communication Executive Richworks International yang sedang bersama-sama dengan anda pada hari ini. Saya harap anda berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Tak ada apa-apa orang kata yang menyusahkan anda pada hari ini, sebab kita kalau boleh dalam perjalanan kita sehari-harian ni kita nak berada dalam keadaan yang baik-baik saja. And yes, background dah bertukar. So welcome to the Titan Talk Show Business Wow. Gila bersama-sama dengan saya. Thank you so much kepada anda yang komen pada tadi. Saya tengok kat ruang komen tu penuh dengan manusia. Thank you so much Puan Siti Zulhijjah ada bersama-sama dengan saya. Puan Nur Aini, lagi siapa? Tuan Helmi juga ada bersama-sama dengan saya. Puan Nurhana, thank you for your support untuk The Titan Talk Show hari ini. Dan saya nak anda kongsikan sesi live ini lagi di platform social media anda. Saya nak anda tag masuk rakan-rakan anda lagi, sebab ada sesuatu yang sangat istimewa untuk saya bawakan kepada anda pada hari ini. Sebenarnya I'm very excited and very honoured juga. Tapi dalam masa yang sama, kenapa kita bawakan The Titan Talk Show ini? Sebenarnya kadang-kadang bila kita bawakan perkongsian, kita bawakan tetamu bersama-sama dengan kita bawakan usahawan-usahawan yang berjaya, it's always about business. But somehow for The Titan Talk Show, sebenarnya kita nak memahami sendiri bagaimana seorang usahawan itu menjalani kehidupan beliau sebagai seorang usahawan. Dalam masa yang sama, macam mana sebenarnya seorang usahawan ni menjalani kehidupan sehari-harian. Apa yang terjadi? Tak ada masalah ke? Tak ada ujian dugaan ke? Seronok, happy, tebak siapa, lempar-lempar duit je ke? Ke berada dekat dalam istana yang sangat mewah dan megah saja ke? Itu yang kadang-kadang kita nampak usahawan ni update di platform social media, dia update lah dekat semua platform yang ada. But somehow, pernah tak kita terfikir apa yang berlaku di sebalik bisnes dan juga kehidupan seorang usahawan? So pada hari ini sebenarnya I'm very honoured untuk bersama-sama dengan seorang usahawan yang saya dah kenal for these few years, yang I don't know nak cakap macam mana, tapi kalau kita jumpa dia, sentiasa kita ada that connection yang energy kita sama level. But somehow kadang-kadang energy dia lebih daripada saya. Macam kadang kita geram juga tengok dia. Saya gurau. But anyway, saya tak tahu kan, saya daripada pagi tadi sebenarnya saya sangatlah speechless. Saya diam je, orang nak cakap apa dengan saya pun saya diam je, sebab saya sangat-sangat apa orang kata, sangat nak menikmati this moment, sebab ini adalah satu momen yang sangat luar biasa yang tidak sama macam dulu. But somehow saya kata, tak, kau kenal dia, kau dah tahu dia siapa, kau dah tahu perangai dia macam mana, apa masalah dia dan sebagainya. So saya nak adapt dengan situasi tu hari ini. Saya nak jadi kuat juga seperti dia juga dalam masa yang sama. Saya nak menjalani kehidupan saya. Come on Aman, normal lah. Dia boleh kuat, takkan kau tak boleh kuat. So untuk petang ni sebenarnya saya tak berkesorangan. Saya tahu ramai pada anda yang berada, beratus orang yang berada dalam sesi live di seluruh platform social media Azan Osman. Dari mana pun anda berada, thank you so much for your support. Dan saya tahu anda ingin dengarkan perkongsian daripada beliau dan anda ingin tahu sebenarnya apa
motivasi kehidupannya, apa positivity yang beliau dapat dengan apa saja yang berlaku, itu nanti kita akan bercerita dengan lebih lanjut tentang perempuan. But somehow I would like to thank you anda semua yang berada dalam sesi live ini. Puan Noli, Razak, thank you so much. Puan Nur Hidayah juga ada yang kita pada malam ini. Thank you tuan-tuan dan puan, teruskan kongsi sesi live ini dan sharekan sesi live ini di platform social media anda, and I'm sure, saya sangat pasti selepas sesi live ini ada banyak perkara yang anda akan belajar, not just dalam konteks perniagaan tapi juga dalam konteks kehidupan. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan narrate sedikit kita punya konten pada hari ini bersesuaian dengan siapa tetamu saya pada hari ini, and saya tahu banyak daripada anda ataupun ramai daripada anda yang bertanya-tanya dan inginkan sebenarnya setenti juga nak belajar sebenarnya apa yang berlaku, adakah itu sebagai musibah, adakah ia sebagai hadiah, adakah ia sebagai hikmah. We wanted to know all this. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak nak melengah-lengahkan masa kita pada petang ini sebab saya ada 5 pages of soalan untuk saya tanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin mempersembahkan kepada anda semua sosok seorang wanita yang sangat kita rindui, especially dekat dalam circle kita, Puan Mashitah Afandi. Yay! I'm back to the studio. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Rahman sudi jemput. Ya Allah, saya tahu awak rindu dengan saya. Rindu sangat. Jadi Puan Mashitah, mungkin ada nak perkenalan juga ni. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mashitah binti Muhammad Afandi, lebih senang dikenali sebagai Mashi, CEO and Amecon Sdn Berhad. Alhamdulillah. How are you feeling today? I'm feeling good. I'm feeling great. I'm so excited. I can hear my mentor, Datuk Ira, Dr. Azizan Osman and Datuk Jerry punya voice. And it was an amazing moment kita boleh ada. Hari ni kita ada sesi group coaching and mentoring untuk Titans. Saya sangat bersyukur ketika dalam proses nak bounce back ni dapat pula jemputan Dok, kita dapat dengar perspektif Dok, apa yang kita nak kena buat, apa yang kita nak kena siapkan, apa yang kita nak kena sediakan untuk kuarter-kuarter seterusnya. So kita rasa excited lah. Saya nak curi sikit energi tu sebenarnya daripada pagi Puan Mashitah bersama-sama dengan kita. Saya tahu schedule dia sangat penuh sekarang. Wow. Masya Allah. Alhamdulillah Puan Mashitah. Allah belanja. Alhamdulillah. Bukan senang Allah nak belanja Betul. Jadi Puan Mashi, if you don't mind, kita nak flashback balik what actually happened dalam masa 2 bulan sebelum ini. Okay, it was on 21st of March. Kita ada jemputan dengan daripada College Community Sabak Bernam. Kan kita kan last year kan sibuk sign MOU dengan dengan college-college. So kita jalankan tanggungjawab kita untuk buat sharing lah. Mereka jemput untuk sharing untuk onboarding student intern yang akan masuk ke dalam industri. So on that day kita habis event tu tengah hari, kemudian bertolak balik ke Johor Bahru dan alhamdulillah Allah takdirkan bertemu dengan kemalangan jalan raya di kilometer 193 Aikro. Itu yang saya dengar daripada berita lah. Pasal kita dah tak nampak, tak boleh nak baca, kita dengar je lah kan. So accident dekat situ, kereta hilang kawalan menghempas ke lori 15 tan, menyebabkan bahagian kiri kereta remuk teruk. Allahyarham staff saya di hadapan tersepit dan saya duduk di belakang beliau. Kami berdua cedera parah, manakala di bahagian kanan alhamdulillah Allah lindung, hanya cedera-cedera ringan sahaja. Jadi di situlah bermulanya apa orang kata, a new beginning. Kehidupan baru. Kehidupan buta baru. On the spot. Allahu Akbar. Jadi pada waktu ketika itu, kita nak ambil positive side sahajalah. Pada waktu ketika itu, apa yang terlintas di fikiran Puan Mashi the moment you wake up?
To be honest, saya tidak begitu ingat dari hari kemalangan sehingga 12 hari kemudian. Saya macam on off. Saya macam saya ingat sikit ada orang datang, lepas tu saya tak ingat dah. Lepas tu saya banyak benda yang mereka kata saya bercakap tapi saya tak ingat apa yang saya cakap. So saya kena dengar balik daripada orang untuk recall the memories. But pada hari ke-12 ataupun hari ke-14 saya betul-betul fully conscious. Saya betul-betul sedar, saya aware yang saya ada dekat hospital, kaki patah, kepala pecah, mata dah tak nampak dan sebagainya. Saya start macam berbual lah dengan husband. And then husband bagi tahu, tapi sebenarnya husband dah bagi tahu daripada DGH lagi, daripada di awal-awal. Rasanya macam hari pertama, hari kedua di hospital besar sebelum kami berpindah ke hospital swasta lah. So masa dekat hospital besar tu husband dah bagi tahu dah. Doktor kata saraf mata awak tersepit, kebarangkalian buta, chances untuk melihat hanya 20%. Lepas tu bila dekat hospital swasta, they do some study case and then percentage untuk melihat tu, possibility untuk dapat melihat balik semula tu turun down to 5% down to 3%. And then bila 3% kita faham lah medically no chances at all lah sebenarnya, macam tu. So waktu tu kita rasa macam okay, some injuries will recover, some injuries won't. So what next? Kita guna balik lah formula yang saya betul-betul guna, boleh dikatakan hampir keseluruhan yang dok pernah ajar dengan saya tu. Kita guna balik macam mana masa saya nak rebound, nak bangun balik, nak bangkit balik, macam tu. Wow, jadi apa sebenarnya you punya injury yang bersama-sama dengan you sekarang? Okay, masa kemalangan kepala saya pecah. Dia bukan retak, dia actually pecah. So and then doktor buka terus untuk masukkan plate dekat bahagian yang pecah-pecah tu lah. Lepas tu sebahagian muka kanan saya pecah, hidung saya pecah. Hidung ni lah yang jadi punca, dia pecah ke belakang, dia hempitnya saraf mata. Kita baru belajar saraf mata duduk belakang hidung. Jadi jangan suka-suka tumbuk orang. Pembelajaran juga bagi saya. Lepas tu rumah mata pecah. Rumah mata ni pecah, kalau tuan Amar perasan, meskipun saya masih lagi orang kata cantik, tapi mata tu dah tenggelam sebelah lah. Sebelah kanan tenggelam sikit, so, pipi kanan ni pecah. So ada 9 plate dekat bahagian kepala dan muka. Kemudian kaki kanan bahagian tulang peha patah tebu. Dia patah betul. Okay. Dia bukan patah-patah sikit-sikit. Alang-alang menyeluk perkasam, dia patah betul lah. Ya Allah, masih lagi boleh bergelak tahu. Alhamdulillah Abang Mashi. Alhamdulillah. Baik. Okay. Kita tak nak panggil ini sebagai musibah atau apa. Kita nak positif sebab kita berada dalam organisasi ataupun circle, kumpulan yang sangat positif. Betul. So saya nak mengatakan ini adalah hadiah ataupun hikmah daripada Allah sendiri. So positifnya you ini, saya nak tukarkan kepada perkataan redha. Betul. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi, what's your thought about that? Macam mana you menjalani dan mendapat redha itu? To be honest, sumber kekuatan saya datang daripada 2 orang. My husband especially, he is very positive, very funny. He make everything's funny. So kita banyak bergurau menyebabkan saya terlupa apa yang berlaku kepada saya. Dan malah dia bagi satu ayat. Waktu tu saya baru dapat tahu staff saya meninggal. So saya cakap lah, Allah sayang more staff saya lebih. Sebab tu Allah ambil. Dalam hati saya sebut, mungkin Allah tak sayang saya nakal sangat kot. Sebab tu belum ambil. Tapi tak sempat nak keluarkan. Husband cakap macam ni, betul Allah sayang Mok, tapi dalam masa yang sama Allah sayang awak dengan cara yang berbeza. So dia bagi perspektif yang alah, buat apa nak fikir negatif-negatif kan, macam tu. And then to be honest, mentor sangat memberi orang kata menjadi sumber. Sebab masa kat ICU, Alhamdulillah dok call, 2 kali dok call. Dan dok bagi tahu saya ada tu mungkin dok kata macam ni, Allah belum ambil you Mashi sebab Allah nak bagi you tugas amanah yang lebih besar lagi yang you nak kena bawa selepas ni. So bila dengar macam tu kan, terus excited, terus macam okay, what's next? And then our conversation, me and my husband, kita terus macam saya selalu tanya dengan dia, agaknya apa hadiah Allah nak letak kat depan ni sampai cagaran dia adalah mata saya. So kita macam okay, positif je lah. Lagipun kalau kita nangis kat bucu katil lama-lama pun bukan saya boleh nampak balik. Kalau tak dah lama saya nangis. Jadi kita terus next. Macam tu. Dari situlah you dapat redha tu. Ya, lagipun macam saya cakap dalam video, saya rasa instead of saya guna perkataan ujian yang mendatangkan ubat yang tak best kepada saya, saya gunakan perkataan Allah bergurau dengan saya. Sebab ending dia, orang selalu cakap Allah uji sebab Allah sayang.
kenapa saya guna perkataan bergurau, benda tu datangkan positive vibe kepada saya. Yang pertama. Nombor dua, kita bergurau kan dengan orang yang kita sayang sahaja. So saya berharap Allah bergurau dengan saya sebab Allah sayang saya. Macam tu. Masya Allah. Positifnya Puan Mashi. Saya tahan ni, saya menahan. Janganlah. Sebab tadi Puan Mashi dah kata jangan jadikan sesi ni menangis, dia kata. Anak kita kena gelak-gelak, positif. Ya, kita kena Bagi positif energy. tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So saya harap you dapat that energy from Puan Mashi hari ni. Puan Mashi, you bercakap tentang Datuk Wira tadi. Saya kadang-kadang benda ni klise tau. Tapi you ingat tak? Datuk Wira selalu mention dekat dalam kelas, especially dalam weekly focus ke, kat dalam mana-mana program, Datuk Wira selalu cakap, selalu buat perkara, you buatlah business you seperti you akan mati esok. Betul? Apa thought you pasal tu? Apa you Bila belajar dapat peluang kedua macam ni, saya recall balik apa yang Dok cakap tu, kita jadi lagi excited sebab kita tak tahu, maybe hari ni, maybe besok, anytime kita ni fragile. Dia macam kalau Allah tu nak penyekkan kita, on the spot, anytime. So kenapa saya cakap lagi excited? Saya lagi excited nak build kita punya team, nak build kita punya company. So diorang boleh jadi shadow yang sangat baik. Even Alhamdulillah kita aplikasikan apa sahaja yang kita implement, apa ilmu yang Dok bagi tu, menyebabkan ketika saya di hospital sepanjang 24 hari Tuan Aman, tak masuk office, husband tak masuk office, kami monitor melalui phone sahaja. Everything runs smoothly. Daripada ilmu yang Dok bagi kat kita yang kita sempat implement, dan daripada apa yang Dok cakap tu, sebab kita rushing, bila-bila kita boleh mati. So kita cepat-cepat, buat delegation, lepas tu kita tukar role jadi coach dekat office dan sebagainya. Dan hasil tu saya dapat lihat tu tidak lah, tapi kita dapat dengar, saya dapat dengar hasil meningkat, tim bertambah baik dan everything seperti according to apa yang Dok kata. Kalau kita buat begini, kita buat persediaan awal dan sebagainya, insyaAllah result dia akan muncul. Dan result tu muncul ketika saya di hospital. Alhamdulillah. Amazingly, itulah persediaannya sebagai umumnya, bukanlah sebagai seorang usahawan, sebagai manusia. Ya. Yeah. Sebenarnya. Kita bukan hidup selama-lamanya. Yes. Kena prepare lah, delegate. Anytime je Allah nak penyekkan kita ke apa ke, habis tu takkan nak budak-budak ni nak pergi kat kubur, madam nak buat macam mana? Masak babe. I tengah busy di interview di bawah. Astagfirullah. Allah. Saya tak boleh. Ni the real Puan Mashi yang tak pernah berubah langsung. Allahu Akbar. Puan Mashi, Alhamdulillah. definisi kuat for you sebab kita selalu tengok you dekat program dengan your team and sama macam mana pun you cakap tadi, you punya team boleh berjalan sendiri tanpa monitoring you. So how sebenarnya definisi kuat you daripada sudut leadership dan sebagainya? Definisi kuat dari sudut leadership. Bagi you sendirilah, you dah bina team, you dah buat persediaan tadi macam Dok cakap, kau buat betul-betul macam besok kau mati. Dok cakap kan. So you dah pun implement that. Alhamdulillah. Kuat yang sebenar tu adalah bila kita mampu untuk turunkan kuasa, authority. Ramai orang dia tak nak lepaskan benda tu, menyebabkan company tak grow. Sebab dia tak ada kekuatan untuk beri kepercayaan pada tim dia. Tapi disebabkan Alhamdulillah Ashbab berguru dengan Datuk Wira bawa tim kita masuk dalam kelas-kelas leadership. Saya semakin hari semakin yakin untuk lepaskan. So lagi kita lepaskan, kita dapat banyak energi, dapat banyak kekuatan sebab kita dah laser fokus kepada role kita yang sebenar sebagai business owner. Macam baru-baru ni dekat dalam weekly focus, Dok ada cakap tentang 11 ke 12 role business owner, yang mana sebenarnya pada hujung dia adalah kita tak nak pegang semua role tu dekat kita. Kita start delegate. Dan kemampuan kita untuk delegate itulah kekuatan yang sebenar. The power of delegation. Yes. Ini semua adalah perkara-perkara yang telah disentuh sepanjang you menerima ilmu. Betul. Wow. And you antara orang yang bertuah yang dapat melaluinya. Alhamdulillah. Allah bagi rezeki besar. Aduh, saya masih lagi tertanya-tanya how you boleh jadi sepositif ini, Puan Mashi. Because I am a Titan. Titan kita ada dekat satu level yang mana Dok expect kita untuk bermain dengan full energy at top of kita punya focus, top energy or highest energy. Kita bermain pada level yang bukan biasa-biasa.
So how on earth being a titan saya nak down? Mana ada masa, tak sempat. So being a titan kita kena buktikan pada diri sendiri, kemudian buat guru kita, mentor kita bangga. I hope that Datuk Ira, Datuk Jerry, guru-guru saya bangga dengan saya. They are. Datuk J present today. Dia baru sampai dari Tanah Suci. Alhamdulillah. Ya Allah, kita orang tadi like macam, oh my god, Puan Masih ada dekat sini, you know. Alhamdulillah. Kita nak absorb that positive vibe sebab kita nak bagi faham kepada orang dekat luar sana. Mungkin macam Puan Masih, kadang-kadang kita ni, dulu pun kita sama juga Puan Masih. Human. Sangat biasa bila sesuatu berlaku kepada kita, akulah yang paling teruk. Akulah yang paling sengsara di dunia. Allah meletakkan uji. Drama sangat. Yeah, but you menjalaninya dengan senyuman, dengan gelak tawa. You know, it's not that easy untuk mendapatkan vibe tu Puan Masih. Alhamdulillah. Maybe sebab circle, sebab kita tahu, actually Dok selalu pesan, kalau kita tak nak melayan melankolinya down kita, ujian kita tu, refocus. Hari tu Dok cakap tentang reflect, review, refocus. Dan saya refocus balik goal saya. Kalau saya down lama-lama, katalah in between tengah down-down tu Allah ambil. Lepas tu nak jawab apa dengan Allah dalam tempoh down tu? Berapa ramai manusia yang saya dah terlepas beri manfaat. Dok ajar kita, Dok ingatkan saya tentang sabda Rasulullah. Itu adalah benda yang Dok sentiasa apa orang kata zikirkan. Kita nak jadi macam mana yang Rasulullah selalu sebut, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita ambil masa terlalu lama untuk down, fikirkan ujian kita dan sebagainya, benda tu takkan solve pun. Malah mungkin menyusahkan orang lain instead of memberi manfaat kepada orang lain. Wow, bercakap tentang manfaat ni Puan Masih. Okay, kita tahu dunia, industri perniagaan, dunia lah I would say Puan Masih. Kadang-kadang orang di luar sana, maaf mungkin soalan ni agak sensitif lah Puan Masih. Orang dekat luar sana sangat tidak meyakini seseorang usahawan itu sekiranya mereka tahu bahawanya usahawan ini adalah orang kurang upaya. Sedangkan sebenarnya seorang usahawan itu mempunyai energi yang sangat luar biasa, fokus mereka sangat jauh. What you would like to say about this? Okay. Maybe boleh relate dengan apa yang Dok cakap ketika saya di ICU. Dok kata Allah nak bagi saya satu amanah dan tugas yang besar. Dan saya take the challenge as a duta kepada usahawan lain yang ada masalah atau ada isu macam saya, which is orang kelainan upaya. Ya, saya adalah duta, living proof that come on. Macam saya lah contoh lah. Saya selalu guna perkataan ni dengan tim-tim saya. Kasar sikit. Saya kan memang kasar Tuan Rahman. Yes, it is. Saya kalau minta numbers ke apa, lambat ke apa ke, atau diorang bagi yang pelik-pelik macam tak boleh brain kan. Saya cakap, guys, saya buta bukan bodoh. So dia netizen tak, dia orang-orang yang merasakan bahawa orang OKU ada probably kita ada keterbatasan. Of course kita ada keterbatasan lah. Had-had yang tidak sama lagi seperti orang yang cukup sifatnya, cukup derianya dan sebagainya. Maybe kita ada keterbatasan, but don't judge a book by its cover. Especially Mashita. Oh my god, astagfirullahalazim, riak pula aku. Allah Dah cakap tadi, jangan. Astagfirullahalazim. Minta maaf ya Allah. Well, anyway, ini Puan Masih, dia tak menjadi orang lain. This is her. I think all the circles yang ada dekat dalam sesi ni yang pernah jumpa beliau dekat program tahu ini adalah Puan Masih. Betul ke betul? Cuba komen kat ruang komen tu. Tak berhenti Puan Masih komen-komen. Saya kuat menyakat orang lah. saya suka bergurau. This is how I take things in my life. Saya sangat tertarik dengan apa yang Puan Masih cakap tadi. Don't judge a book but its cover. Saya teringat apa yang Puan Masih cakap dekat dalam video. You lose one sense but another sense appear. True. Betul tak? True. Okay. So apa sebenarnya yang you dapat daripada sense? Bukanlah sense apa yang you dapat. Maksudnya bila another sense you activated. True. So apa yang you belajar? Banyak. Dulu kita tak appreciate senses yang lain tau, sebab kita banyak gunakan major senses saja. Contohnya mata, telinga, mulut, mata, telinga, mulut. Tapi bila saya dah direzekikan buta, direzekikan tak nampak ni,
saya start hargai saya punya sense tangan. Lepas tu saya belajar baca muka orang pakai tangan. Baru-baru ni kalau saya boleh kongsi dengan Tuan Ahmad, staff saya minta gambar daripada Tuan Nick lah. Gambar tu saya ambil dengan tim saya tu ketika beberapa minit sebelum kejadian. So we were like macam selfie nging gitulah kan. And then tapi saya tak ingat gambar tu because tak tengok balik dan accident dah buta. So saya tanya dengan husband, Ayu minta gambar apa? Gambar sayang dengan Ayu. Oh sayang buat muka dalam gambar tu. Oh macam mana? And then husband macam, kadang-kadang Mbak rasa Ami bodoh-bodoh gambar. Sebab kalau dia buat muka bukannya aku nampak. So dia macam tu lah kita macam mana nak cakap kan, it's a learning process. Saya bila dia katakan saya buat muka macam ni, okay, pegang muka baba. So saya belajar untuk rasa. So rupanya dalam gambar tu saya buat muka macam ni. Macam tu. And then saya start belajar macam sebelum ni kalau tim-tim rambut panjang, saya nampak saya terus go pergi potong rambut. Now bila jumpa saya akan cakap minta izin pegang kat telinga. Kalau rambut tu cecah telinga, saya cakap pergi potong. So kita belajar kaedah-kaedah baru. Macam tu. It's a reset. Tadi kita baru belajar kat dalam mentor dalam coaching session. Dok kata what's wrong with reset? So what's wrong with my reset? It's a learning process and a new learning journey. Macam tu. Wow. Satu sensus ditarik, another sensus activated. Masya Allah. Best. Sebab tu Puan Mahsyid selalu cakap it's a rezeki, it's a hadiah. Sebenarnya. Betul. And satu lagi Tuan Ahmad yang saya discover, all this while bila Dok kata tentang visualization. Kita boleh buat. Tapi to be honest, beza visualization ketika saya celik dan apabila saya buta, visualization ketika buta lebih tajam. Sebab mata kita tak distracted. Maksudnya you akan fokus dengan apa yang ada dekat mind you. Instead of saya visualization tapi nanti kan ternampak kertas ni, ternampak tulisan ni. Visualization saya tu tak laser focus. Tapi bila kita dah tak nampak apa-apa ni, sangat laser focus. I can even project dalam kepala otak saya nak tengok Kaabah lah. I can see, literally see through visualization. That's amazing. Tak semua orang ada Puan Mahsyid. Alhamdulillah. Wow, itu buat saya jealous juga. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan jealous kan. Maksudnya macam hadiah yang Allah berikan itu hanyalah pada hamba-hamba yang dia kata dia boleh bawa. Betul kan? Alhamdulillah. Allah tak akan uji melebihi apa yang kita mampu. Itu saya sangat pegang dan Datuk Wira selalu juga pesan dengan kita benda tu. And along our conversation in these few minutes ni, sebenarnya apa yang saya belajar dekat Puan Mahsyid adalah sebenarnya whatever yang jadi sekarang ni, you really relate balik dengan apa yang you belajar. True. Apalah gunanya ada ilmu tapi kita tak implement. Bila saya fikir saya dah buta sekarang tapi saya nak jadi CEO yang berjaya. So gunakan formula Be Do Have. Bila rasa teringat pada injury mata tak boleh recover, pakai formula SWN. Kita pakai je balik. Lepas pakai formula, banyaklah masa dekat hospital. Saya ada seorang rakan yang jaga saya. Dia adalah Puan Nana daripada Spire. Dia jaga saya dekat sana hampir 11 hari. Dan dia ceritakan dalam ICU ketika orang lain nangis-nangis cerita tanya sakit ke tak sakit, of course sakit. Dia tanya saya soalan tentang formula siapa, formula 6 needs, Nana. Dan saya jawab walaupun lepas tu saya lupa. Tapi after 12 day, 14 days mesti tu dia cerita, awak tahu tak saya dapat buat nota 2 muka surat yang awak bagi ketika awak di ICU. Saya bagi nota apa je kan. Awak cakap pasal 6 need, awak cakap pasal siapa, saya test balik semula dan awak ingat saya lebih hidup in a words like saya lebih aktif bercakap tentang formula-formula bisnes, ilmu-ilmu yang Dok bagi berbanding orang tanya dengan saya masih tak sakit tak, saya rasa nak Okay, itu kita faham. Kadang-kadang aku dah demam, memang aku demam. Dia demam lah kan. Cuma Alhamdulillah sepanjang aksiden saya direzekikan tidak merasa sakit di bahagian kepala yang pecah tu. Alhamdulillah, macam tadi saya tanya. Memang tidak ada Puan Mahsyid? Tak ada. Allah rezekikan. Hanya Allah sakit. Maha baik. Ya Allah Maha baik. Hanya sakit di bahagian kaki saja yang saya ingat. Sebab waktu tu kaki tu patah-patah yang kalau masa tu saya tak berhenti duduk diam atas katil. Sebelum operation buat, bila saya tak berhenti duduk diam, kaki peha atas ni saya gerakkan so dia terkeluar begini. Kaki yang bawah tertinggal. Allah. Sebab dia patah habis.
Jadi itu yang saya rasa sakit. Yang lain-lain saya tak rasa sakit. Kepala tak sakit, apa tak sakit, mata tak sakit. Semua tak sakit. Masya Allah. Puan Masyi, ini betul-betul hadiah daripada Tuhan. Ya, Allah belanja. Sangat. Allah belanja duduk dekat hospital, upgrade bilik. Free. Rezeki. Masuk radio tak pasal-pasal kau. Viral pula sekarang. Viral pula, ya Allah. Allah, rezeki. Alhamdulillah. Puan Masyi, mungkin macam Puan Masyi cakap, Puan Masyi tak dapat nak melihat dan sebagainya. Tapi how you nak berhadapan dengan mungkin netizen kan? When kita bercakap tentang netizen, mesti akan ada haters dan sebagainya. So macam mana you melalui fasa itu sekarang? Semua komen yang tak best saya tak kasih husband dengan PA baca. Tak ada orang berkoyak Kalau baca pun there's time yang diorang terbaca lah. Tak ada nampak macam positif awal kan. Tapi rupanya condemning. Salah guna perkataan lah. Tak boleh lah guna perkataan bergurau lah apalah. Mana boleh samakan Tuhan dengan makhluk. Analogi man. That is kinayah. Belajar sikit ilmu kiasan. Ya Allah jahatnya aku. Astaghfirullahaladzim kan. Ini sharing tak apa. Kan. Tapi menjadi seorang yang tiba-tiba mendapat perhatian, saya choose untuk macam mana kita choose circle kita, macam itulah kita choose untuk fit otak kita. Saya fit dengan komen-komen yang best, saya fit dengan benda-benda yang best sahaja. Yang tak best saya anggap sebagai teguran. Kita tetap ambil feedback dan feed forward tersebut. Saya perbaiki, cuma tak masuklah dalam kepala otak kita yang kenapa orang ni komen begini, kenapa. Kalau tak penat. Macam itulah kehidupan. Kalau kita duk asyik dengar cakap orang yang tidak membantu kita, tak menaikkan semangat kita, tak bagi lagi energi kepada kita, tapi kita terfokus kepada benda-benda yang macam tu, along the way kita pun tenggelam lah. Wow. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton sesi live ini bukan pengajaran ataupun sharing untuk kehidupan semata-mata tapi it related to the business also. Especially business. Kan? Especially business. Sometimes kan kita dengar kan, kita dah buat macam nak gila, lepas tu orang datang dan cakap apalah bisnes kau begini, kau tengok orang tu begini. Kau tolong tidak condemn pula lebih kan. Kalau kita ambil, kita akan down. Tapi kalau kita macam lantaklah kau nak cakap apa, aku buat, aku dalam track aku, as long as aku dalam track aku, dalam masih lagi fokus pada goals, masih fokus pada roadmap, InsyaAllah kita akan move forward. Next. Macam tu. Wow. Puan Masyi, awalnya macam mana you boleh terfikir untuk buat pernyataan secara terbuka untuk explain your condition? You know, itu bagi saya it take courage. True. It take courage untuk you appear dekat depan orang ni nak bagi tahu your condition. Saya dah betul. Itu salah satu lah Puan Masyi. So how you take that courage? Actually, the video that went viral was kita tak plan to make it viral lah. Walaupun siapa je tak suka kan viral kan. I love the attention because attention is economy. That is what we learn all this while. Tengok lagi ilmu dia bawa keluar. Masya Allah. And then sebenarnya saya kan memang aktif dekat Facebook. Belumlah generasi Facebook. Tuan Amal muda lagi. Jadi saya fikir dah lama sangat saya tak begitu aktif dan menerangkan apa yang berlaku. 44 hari saya tak begitu aktif. Keluarkan posting pun sekejap-sekejap. Sebab saya minta husband buatkan posting, kadang-kadang PA buatkan posting. So saya fikir masa tu actually the idea came from my digital marketing and branding outsource Lovalog. Dia yang datang yang dia cakap, Puan kan macam nak comeback dah nak masuk office dan sebagainya, why don't kita buat video macam welcome back lah, macam tu. Okay lah, boleh lah. And he asked the question. So we shoot the video and then it went viral. So we were like macam, okay, now we spark something already, we get the attention, what should we do? Okay lah, now we answer lah. Jom kita tengok dulu satu video ni. Kita tengok video ni kejap supaya lepas ni Puan Masyi boleh kupas dengan lebih lanjut lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Jom Tim, kita mainkan video TikTok. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyi, if you guys still remember. Current update, Alhamdulillah, I'm doing good, never better. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang ke-44 selepas mengalami kemalangan jalan raya. Alhamdulillah, current situation, luka dekat kepala is getting better. A few of my friends yang datang ke rumah dan ke hospital tertanya-tanyalah kenapa pula doktor buka dan sebagainya. Actually crack dekat bahagian sebelah kanan. Masa accident tu, kepala saya sebelah kanan crack. So diorang buka dan diorang masukkan plate untuk rapatkan balik kepala tu. Dah bocor dah kepala aku. And then muka right side sebelah kanan pecah.
So kalau perasan mata saya sebelah kanan dan kiri dia tak proportionate, is it? Macam tak sekata. Sebelah kanan macam tenggelam sikit. Dan sebab rumah mata sebelah kanan ni pecah, totally habis pecah lah. So ada masuk plate juga, ada 9 plate dekat muka dan kepala, total 9 plate yang saya difahamkan, walaupun saya tak boleh tengok, tapi husband cerita itu yang berlaku. Kaki kanan, bahagian femur dekat tulang peha, patah tebu, patah yang betul-betul total patah dan dalam proses recovery lah. So far belum boleh jalan, doktor kata saya perlukan lagi 5 bulan untuk start berjalan, tapi kita dah start physio sikit-sikit. So saya duduk dekat posture unstoppable. Posture saya ni, Alhamdulillah. Yang paling besar sekali berlaku selepas kemalangan adalah saya kehilangan deria penglihatan, losing my eyesight. Bahasa lembutnya adalah saya tidak lagi boleh melihat, bahasa kasarnya Alhamdulillah telah direzekikan merasai pengalaman menjadi seorang orang kelainan upayalah buta. Apa yang saya boleh share menjadi seorang yang buta, menariknya adalah saya tidak lagi takut gelap. Kalau dulu nak masuk bilik gelap, saya akan hulur tangan buka lampu dulu baru saya berani masuk. Nowadays, saya masuk dulu walaupun tak buka lampu. Okay, itu antara perkara yang best menjadi seorang buta. Saya dah tak takut gelap. Menjadi seorang yang tidak ada deria penglihatan ni menyebabkan other senses itu menjadi sangat sensitif lah. Jadi kalau orang mengumpat beberapa batu masih boleh mendengar. So, tidaklah, maksudnya deria-deria yang lain, deria rasa. Hidung masih lagi belum ada deria bau due to kecederaan, sebab hidung I adalah hidung implant, hidung baru. Pecah hari tu sis masa accident. Jadi hidung baru jangan jealous, mancung sikit daripada yang lama. Okay, Alhamdulillah. Bila kita tak nampak, kita kurang judge orang. Saya berharap dan saya bertanya kepada Allah, adakah kerana ujian penglihatan ini saya dapat masuk syurga? Kalau ya, dan saya redha, Alhamdulillah. Tapi memang best lah, bukan best kerana apa. I love the what we call not knowing. Betapa cepat masa berlalu tu, dia macam tak berapa berasa. Kita tak tahu dia siang ke malam ke apa ke. So saya kena belajar adapt lah. So saya belajar benda baru. And one of the best thing of all the things happen is I have story to tell. That is the best thing lah. Perasaan menjadi orang yang tidak lagi mampu melihat, yang pertama adalah boring. Pada awal-awalnya sangat membosankan lah. Yalah, kita buka mata gelap, tutup mata pun gelap. Dia pasal dia tu dua-dua gelap. Kalau orang tanya saya buta yang macam mana, yang saya lalui sekarang adalah buta yang memang total darkness, seolah-olah saya tutup mata, macam tu lah. Cuma bezanya waktu ketika kita tak buta ataupun kita ada deria penglihatan, kalau kita tutup mata dan ada lampu ataupun ada cahaya depan mata kita tu, kita boleh bezakan terang dan gelapnya. Tapi dalam keadaan yang sekarang, saya tak dapat beza ada cahaya atau tak ada cahaya. Sekarang saya dah belajar menulis kembali di diary lah, cuma saya tak boleh baca balik. Bila saya buta, hari tu saya cakap dengan husband saya tanya, saya tengah menulis, lepas saya tanya, sayang, kita tengah buka lampu ke tutup lampu? Buka lampu, kenapa? Oh tak, saya baru nak bangga saya boleh menulis dalam gelap. Itu antara perkara yang saya rasa macam membanggakan. Korang boleh dalam gelap tutup lampu menulis? Tak boleh kan? Aku boleh. So itu antara benda-benda best yang berlaku bila saya dah buta. Cuma apa yang saya rindui bila dah tak nampak melihat lagi adalah saya paling rindu nak tengok muka husband saya. Sebab every single morning previously before saya itulah orang kata masa ada tak betul-betul hargai, masa ada penglihatan tak betul-betul hargai, tapi bila dah tak ada ni baru kita rasa lah. Saya terasa sangat-sangat bila saya buka mata dan saya mencari-cari muka suami saya dan saya masih tak ada peluang tu lagi untuk tengok. Tapi I believe one day insyaAllah with God's will, insyaAllah saya boleh tengok balik muka husband saya. Kalau tak dekat sini, dekat sana nanti insyaAllah. Itu antara benda yang paling saya rindu. Saya rindu nak tengok muka mak saya juga. Dan yang paling saya rindu sekali, saya rindu nak tengok muka tim. Saya rindu nak look into their eyes and understand their feelings and dengar dia orang punya sharing dan sebagainya. Dan kemudian saya rindu nak tengok hasil kerja ataupun creativity saya punya digital marketing sources, Tuan Alif, Lovalog. Saya rindu nak tengok hasil kerja tu yang mana daripada 4 tahun yang lepas, every time dia hantar dia punya artwork ataupun hasil kerja, saya adalah orang pertama yang akan react dan respond, dan saya adalah orang yang akan sangat happy melihat
improvement dari hari ke hari on dia punya hasil kerja. Okay, harapan saya kepada kawan-kawan, family, team, followers, macam famous gila je. Followers, friends and followers yang sentiasa mengikuti perkembangan. Before harapan, saya nak ucapkan terima kasih dulu kepada kawan-kawan yang sangat mengambil berat, sahabat-sahabat, ada yang menjaga saya dekat hospital, Puan Nana contohnya, kemudian yang visit saya dekat hospital, visit saya dekat rumah. Lepas tu yang keep on request kepada orang-orang sekeliling saya untuk keep on updating tentang saya. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, I'm good, I'm doing fine. I can't wait to be back. Cuma saya kena akui healing process take times. Dan harapan saya kepada semua rakan-rakan, followers, jangan rasa challenge dalam kehidupan kita ni adalah a stop. Pada saya, it's a new beginning. Dan semalam saya bercerita dengan seorang rakan daripada saya kecil lah. Saya cakap dengan dia, sejujurnya saya rasa Allah sedang bergurau dengan saya. Sebab Allah dah bagi saya satu period of time yang mana saya happy, saya ketawa, saya boleh tengok muka saya bercinta dengan husband, kekemai romantik lagi dan sebagainya. Saya boleh run the business dan banyak benda yang saya boleh buat. Kemudian saya rasa Allah gurau macam mana tahu? Okay, now kita cabut mata dia. Kita cabut penglihatan dia, kita tengok dia masih lagi tak boleh as positive as she is, as sangka baik as she is. And I wanted to prove not to anybody else but to God that I am so thankful for whatever He gave me or whatever He takes from me. I will be insyaAllah the best version of Masita. And this is not a stop. And best part is saya melihat bahawa ini adalah macam level up lah. Kita main game kan, kadang-kadang ada game kan yang game level 1 terang, game level 2 gelap. So dia macam ni level 2 saya lah. Dan saya promise kepada Allah, insyaAllah saya akan bermain dengan sangat baik, probably lebih baik. Dan saya janji insyaAllah diberi rezeki, tidak mempunyai penglihatan, tidak akan mengurangkan level of manfaat yang saya akan berikan kepada lebih ramai orang. Saya berjanji juga insyaAllah saya akan keep on inspiring other people, sebab saya nak jadi seperti mana yang Rasulullah SAW cakap, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat. Dan semoga mentor saya, guru-guru, kawan-kawan, tim-tim saya punya family, kenalan, followers terus rasa bangga ada seorang Masitah dalam jalan cerita hidup mereka, insyaAllah. Wow. Well actually Mama nangis tak, dia sebab saya hari tu kebetulan saya ada dua Facebook, satu Facebook personal saya, satu lagi Facebook Richworks. And on that particular day, tak tahu kenapa saya terbuka and saya baru tengok, you just posted that video about 20 minutes macam tu. And bila saya tengok tu saya diam, saya ada dekat sebelah tim saya pada waktu tu, saya tak cakap apa-apa. Saya diam sekejap, saya cakap cuba kau tengok video ni. Masa tu saya macam, aku nak lari pergi toilet ke, aku nak stay kat sini. Kalau aku lari pergi toilet, habislah kehandsomean aku pada waktu tu. So kenapa video tu terkesan yang Puan Masih, sebab I just met you dekat MMM Finale. True. And I graduate. Yes, I just met you and dalam my schedule a few days after sebenarnya I nak pergi visit you dekat NMICon lah dekat Johor Bahru. And suddenly on that day I dapat berita yang you, I was just shocked pada waktu tu. And I said, aku baru jumpa dia past few days, past few days aku jumpa dia menggelinjang, ketawa, you know, you pada waktu tu. And benda tu sebenarnya sangat personal bagi saya lah, Puan Masih. And I awalnya macam betul ke it's happen, tapi saya sangat percaya dengan ketentuan Allah. Kalau dia kata kumpai aku nak jadi. Betul. Kalau dia kata nak jadi, tak kira lah baru seminit lepas ke 2 saat lepas kau jumpa dia, kalau itu nak jadi, itu jadi. And saya pada waktu tu saya kacau semua orang. Saya tanya apa update Puan Masih, apa update Puan Masih. And sama ada juga yang di luar circle juga yang mengenali Puan Masih bertanya kepada saya. So saya tak boleh nak jawab. Saya tanya how, and tiba-tiba dia orang pula yang update saya pada waktu tu. Macam ni keadaan dia. Saya tak reply apa-apa, saya just kept quiet. Even with my team pun saya tak ada bertanya sangat, which is mereka ni update. Macam Kemawa kadang-kadang kata ni macam supaya manager Izwan juga kadang-kadang cakap Puan Masih ada update, Puan Nana ada update macam ni. So saya just tengok macam tu je. And saya pun ada cakap dengan one of my VP, I kata
give me a chance untuk jumpa dia. Tapi saya sendiri yang tak ada kekuatan waktu tu untuk melawat. Dan sama sebab tu pada pagi tadi saya kau boleh tak nak bercakap langsung dengan Puan Mashi. Patut saya tak dengar suara tu. Ya, saya lalu je kat depan Puan Mashi. Saya bersalam dengan Tuan Nick dan sebagainya, tapi saya tak cakap apa-apa dengan Puan Mashi. Masya Allah. So it was really personal for me lah sebenarnya Puan Mashi. And you punya courage untuk buka cerita ni pun saya rasa macam ya Allah, kuatnya dia. Masya Allah, Masya Allah. So, Allah yang bagi. Allah yang plan semua ni. Maybe ni kot hadiah yang Allah nak bagi. Ya mungkin. Cagarannya mata. So back to the question Puan Mashi, how you dapat that courage untuk buka ni kepada umum? I believe that being seorang yang dah kategori kelainan upaya lah. Saya bertanggungjawab untuk macam ni nak jadi duta pula aja. Menjadi wakil kepada mereka-mereka yang kurang bernasib baik ataupun mengalami situasi yang sama macam saya untuk ke depan. Like ada setengah orang apabila berlaku situasi kepada dia, dia nak sorok masuk dalam gua. Contoh macam kalau biasa kita dengar kan, MU kalah masuk gua. Sensitif juga. Injek juga. Tapi saya nak buka satu corak baru, pemikiran baru, mindset baru, mentality baru. When something happen, let people know. Probably some of them boleh tolong, some of them boleh bagi semangat, some of them jadikan you inspirasi. We will never know. So kita just let's do this. Kita bagi tahu dengan orang this is what happened. And some more saya selalu percaya bila kita apa orang kata kita tunjukkan kepada orang kekurangan kita, tak ada ruang untuk orang attack kekurangan kita tu sebab kita dah bagi tahu dah. Saya pernah tengok cerita 8 Miles, Eminem berlakon. Okay. Saya ambil pengajaran daripada cerita tu. Ketika dia attack dia punya lawan pakai rap, tetapi ketika itu both side attack kekurangan each other. End up siapa yang boleh buka aib dia punya sparring dia tu lagi banyak, dialah yang menang. Until Eminem realise one thing, that apabila dia buka cerita kekurangan dia sendiri before orang yang nak attack dia cakap, end up orang yang nak attack dia diam. Kat situ kita boleh belajar. Sometimes bila kita bagi tahu kita buta, tak adalah dekat luar sana nanti esok kalau katalah saya senyap, saya tak bagi tahu apa yang berlaku kepada saya. Sekarang CEO NMACON buta dan sebagainya. Nanti dekat luar sana akan ada orang bercerita. Dan waktu tu lah backlash yang kita tak boleh nak handle. Why don't saya buka, sekarang apa kau nak cerita? Aku dah cerita mah. You prepare awal. 80% of success is preparation. That's what Doc selalu cakap dengan kita. Wow. Dia relate Bagi juga. lagi. Bagi lagi. Okay lah, you dah since you dah bagi ni, I nak tanya you soalan ni. Macam mana you beri keizinan, I would use the word keizinan kepada diri you untuk terus belajar even though you know in your condition sekarang ataupun daripada dulu, macam mana you berikan keizinan kepada diri you untuk belajar up until now? Saya suka ada mentality half full glass. Kita belajarlah banyak mana pun, kalau kita ada mentality half full glass tu, kita tak rasa bongkak, tak rasa angkuh, tak rasa dah cukup. Kita sentiasa rasa nak lagi. And learning process kan menyeronokkan. So why don't kita keep on learning. Lagi-lagi dengan condition saya sekarang ni, dia adalah satu level yang macam tadi kan. Saya tak boleh nak tulis. Okay. Saya kena bayangkan apa benda yang kertas besar Dok bagi ni. Lepas tu saya tanya orang sebelah, sebenarnya ni apa? Dia macam peta ke? Dia jadi macam tapi benda tu adalah learning process yang baru. So menyeronokkan. Kenapa saya tak rasa dengan condition macam ni saya kena stop belajar, dah lah dunia dah nak berakhir. Kalau mati besok tak susahkan orang lain tak apa. Ini hidup tak nak belajar. Bangang betul kalau dah macam tu. Saya fikir kalau saya ada perangai yang macam tu, Masitah version tu memang Masitah yang mangang lah. Jadi kita tak nak jadi Masitah yang mangang, kita jadi Masitah yang bijak. Belajar. Selalu kita kena upgrade. Saya selalu cakap dengan team, kalau kita tak upgrade, kita stagnan, nanti kita jatuh. Sebab Dok kan cakap macam tu, kena grow. Fitrah manusia memang kena grow. Dan nak grow kena belajar. Betul, sangat betul.
Wow, dia dah panas. Jadi kita break sekejap 2 minit. Kita bagi Puan Mashi cool down sikit. Kita akan comeback lagi dengan isu-isu yang lagi best lepas ni. You guys just stay wherever you are. Just stay dekat depan gadget you guys. Kita akan kembali 2 minit. Tag masuk rakan-rakan anda lagi dan wawarkan. Hello, Puan Mashita Afandi ada bersama-sama dengan kami di The Titan Talk Show. Jumpa anda sekejap, 2 minit je. See you. Berfikir adalah salah satu kerja highest paid work in the world adalah berfikir, ahli fikir negara. Kesan daripada berfikir tu menyebabkan you boleh menghasilkan sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai. So dia adalah boleh mendatangkan result, menyebabkan bisnes you boleh grow. You kena boleh bayangkan masa depan bisnes ni 10 tahun lagi macam mana rupa dia. Kita adalah berada dalam keadaan yang macam mana, international ke, kita bisnes peringkat macam mana ke, kita mesti ada vision tu. So apa yang you belajar dalam masa bisnes adalah macam mana nak balance strategi supaya bisnes you boleh sustain jangka panjang. Saya akan ajar anda satu method yang banyak merubah bisnes saya. Saya percaya dengan pengalaman kejayaan seseorang tu bila kita belajar, lebih cepat kita berjaya. You nak create systematic business yang bersistem supaya sampai masa nanti you ada pilihan. You ada pilihan untuk dengan systematic business ni boleh anak cucu you uruskan. Kita nak ada pilihan untuk retire. Sebab dalam bisnes pun kena ada networking. Kita mesti ada network. Lagi besar network you, lagi besar potential you untuk grow. You kena build business you seperti you akan jual dia satu hari nanti. Barulah you akan build business you dengan ada sistem dan value yang betul. Baru you akan bina business you dengan mentality, dengan banner brand yang betul. Bukan semesti you nak jual, tapi you banner seperti you nak jual. Orang yang banner bisnes dia dengan terbaik adalah orang yang tahu gunakan masa dia dengan terbaik. Satu hari nanti kita kena run bisnes, kita kena belajar buat bisnes tanpa kita ada dekat situ. Dan kita kena belajar tu bukan bila kita dah ada bisnes atau dah bisnes sudah besar. Kita belajar tu daripada awal. Daripada mula you mesti ada mindset tu. Macam mana aku nak buat bisnes ni, dan pada satu point nanti aku boleh pilih untuk tidak run semua benda. Welcome back. Selamat kembali bersama-sama dengan saya Aman Fitri dalam The Titan Talk Show, bersama-sama dengan tetamu istimewa saya Puan Mashita Afandi. The one and only Mashita. The one and only. The one and only Mashita. Alhamdulillah. Puan, kita sambunglah tadi soalan tu berkenaan dengan you berikan keizinan kepada diri you untuk belajar daripada awal. Cuba you flashback balik. You ingat tak you mula dekat mana, program apa? 2014 November, it was MMM. You start dengan MMM? Saya selalu excited dengan MMM sebab it was my first program. It was my first program with Richworks. Kemudian 2015 Februari, kami ke IMKK, Intensive Magnet Kejayaan dan Kekayaan. Dan tiap-tiap tahun saya pergi IMKK, bawa husband, bawa team dan sebagainya. Kemudian saya registered as a Titan back in 2018. Before that you were inspired? No. Terus ke Titan. Wow. Masa tu kita macam acah-acah confident lah kan. Tapi first phase Titan tu saya belajar banyak betulkan foundation. Betulkan kita macam robohkan balik rumah lah, consider macam tu. Banyak benda yang saya belajar, betulkan leadership saya terutamanya. Dulu saya adalah Hitler punya version leadership kan. Jenis nak tembak orang sesuka hati aku, tak ada fikir perasaan orang, tak ada empathy, tidak memilih perkataan yang betul untuk bercakap. Lepas tu kita apa orang kata, not being a good leader. That who I was. Dan kita belajar lagi dalam Titan, doa ajar tentang leadership dan sebagainya. Dan something happen, saya punya cash flow masa tu, kita banyak buat repair construction dalam business kan, banyaklah cash flow yang kita kena keluarkan juga. So saya tak berjaya renew Titan. Saya ke Spire. Saya tak pernah berhenti belajar.
Sebab saya tahu sakitnya jadi bodoh bila kita tak ada clarity, tak ada siapa-siapa orang yang kita nak tanya. Kalau tanya pun certainty tu tak ada. So saya masuk ke Spire. Fight balik dalam Spire. Kemudian Alhamdulillah waktu tu diyakinkan oleh Tuan Haji Nasrul untuk be back in Titan. Okay. Dan saya kembali ke Titan tahun lepas lah. Alhamdulillah tahun ni baru renew. Tahun kedua. Alhamdulillah baru renew. Congratulations Mashi. Aduh, kita nak tengok sedikit your past and present sales peningkatan tu. Saya tengok dekat situ sebenarnya peningkatannya adalah every year memang ada peningkatan. Alhamdulillah. Last year kita berjaya. Tahun sebelumnya which is 2021 kita hanya buat 1.3 if I'm not mistaken. Kemudian 2022 we make 2.6. Wow. We expect this year kita forecast 5, kita try lah. Cuma doa saya 10. Doa kena besar. Takkan Allah Maha Kaya, dia nak bagi anytime je dia boleh bagi. Kita kena yakin datang dari Allah, bukan dari kita. Wow, peningkatan tu adalah every year without fail. Alhamdulillah Puan Mashi. Berkat belajar. Jangan berhenti belajar. Kadang-kadang orang ni suka give up setengah jalan. Bila separuh jalan ni nanti dia macam nak tahu, kita rasa macam kita boleh buat sendiri. Been there done that. Konon-konon macam boleh buat sendiri tapi tak ada certainty, tak ada clarity. Bila ada mentor, ada circle, kita dapat banyak perspektif dan kita boleh cambahkan lagi otak kita tu. Macam this is how people see from this angle. Kalau nampak daripada kita je, kita dapat satu angle je. Wow, sebenarnya banyak perspektif you ni. Banyak yang kena belajar. Yang nampak kecil je walaupun dia lagi kecil daripada saya. Tapi yang saya rasa kecil sangat sebelah Puan Mashi ni. Masya Allah. Puan Mashi, ya saya. You cakap pasal circle. Mungkin kita divert sikit soalan ni. Kenapa? Okay, kita tak tanya kenapa. Siapa sebenarnya you punya tulang belakang you yang sentiasa support you all this while, bukan dalam waktu kondisi ini saja dan berterusan sampai ke hari ni, and why was that so important to you? First my husband, second my team. Okay. Kita kupas husband tu klise lah, standard. Klise lah kan. Kita kupas team. Team ada dengan saya ketika jatuh dan bangun. Mereka menjadi saksi dan mereka juga berada dalam kejatuhan tersebut tapi decided to stay and decided to fight together. Dan asyubab dari mereka punya kesetiaan, mereka punya semangat nak upgrade. Kita suruh masuk kelas, kita ajak masuk kelas, mereka masuk kelas, buat assignment despite all those orang kata kerja yang melambak, mereka ambil masa untuk belajar. Saya rasa terhutang budi dan saya rasa bertanggungjawab untuk bawa mereka sama-sama fly. So mereka lah boleh saya katakan big why saya nak tengok. Saya ada team yang mak duduk jauh, mak panggil balik kampung tapi dia berusaha untuk belikan rumah mak dekat dengan dia supaya dia boleh terus ada dengan kami. Ada juga yang umur baru 25 tahun tuan, dah beli rumah, 500,000 punya rumah. Alhamdulillah. Amazing gila. Dan ada yang bawa baby, dia baru lepas bersalin, bawa baby pergi office. Ada tim kami yang hari Sabtu, sebenarnya hari Sabtu adalah hari yang tak bekerja untuk office tapi tiap-tiap Sabtu datang, muncul. For the sake of nak pastikan bisnes ni berjalan, beri manfaat kepada lebih ramai orang according to apa yang kita dah set sama-sama. Dan ketika saya di hospital tu lah yang saya rasa betul lah diorang ni memang sesuai jadi big Y saya daripada dulu sampai sekarang dan insyaAllah sampai bila-bila. Sebab mereka fight despite not knowing saya ni hidup ke mati. Ada chances tak untuk, sebab bukan nak belagak lah. Tapi saya consider saya adalah brain of the company. You imagine brain of the company mati. Diorang tetap fight despite my condition waktu tu critical, operation, kepala dan sebagainya. Mereka fight. Malah mereka keep on encourage each other untuk kita kena rapatkan saf. Dengan rapatkan saf ni insyaAllah doa kita makbul. Kita doakan untuk madam, kita doakan untuk Allahyarham dan sebagainya. Sangat-sangat inspiring. Mereka sebenarnya menjadi inspirasi saya. Wow, that was amazing. It's all because of you memang percaya yang dalam setiap rezeki kita ada rezeki orang lain. True. Wow,
that was amazing. Kadang-kadang kita ni sibuk fikir pasal diri kita je Puan Mashi. Nak rumah besar, nak kereta besar. Tak salah. Saya pun nak rumah besar, kereta besar walaupun dah tak nampak. Tapi my team first. Dalam kondisi yang seperti ini, you pernah masuk ke office? Dah. Dah Wow. beberapa kali. Actually masa yang saya 44 hari tu adalah hari yang ketiga saya masuk office. Tapi saya tak dapat masuk straight lah. Tapi you present dekat office, you present dekat office you. Saya pergi, saya join diorang buat BHAG pagi-pagi, and then ada hari yang saya tak mampu bangun pagi tu petang, saya pergi petang, atau saya pergi lambat sikit, saya tunggu diorang balik, and then kita buat storytelling. So yeah, I'm in love with them. Macam mana you build that perasaan tu dari awal? How sebenarnya you create that sebenarnya? Because of the goals, memberi manfaat. So bila kita rasa passionate nak jadi orang yang paling memberi manfaat, yang nanti bila kita ni selawat tak berapa banyak sangat, saya akui dosa lagi banyak daripada pahalanya, nakal lagi banyak daripada baiknya. Jadi apa yang kita kuat dekat situ saya buat betul-betul. So saya punya kekuatan dalam memberi manfaat kepada tim, macam tu lah kan. So saya buat betul-betul, saya enjoy sampai dia jadi passion dan dia jadi love. So I will do whatever it takes for them, for as long as saya dapat bagi manfaat pada mereka, saya dapat bantu mereka, mereka boleh bantu family mereka, mereka boleh bagi sedekah lagi, boleh zakat lagi. So kita enjoy, saya rasa happy. I'm happy bila tengok diorang dapat contribute back to their family, to the society. Barulah kita manfaat tu berkembang. Wow, this is amazing. Kadang-kadang ini yang kita tak nampak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Adakah anda yang sedang menonton ni all the Titanium Circle dekat sini, all the spires, di spy yang berada dekat platform social media, Azan Osman dekat Richwork, dekat Twitter dan sebagainya. Adakah sebenarnya bila kita dengar apa kongsian pada Puan Mashi ni, kita recall balik sebenarnya apa yang kita buat ni sebenarnya? Masya-Allah. Adakah kita berada di jalan yang benar? Bukanlah jalan yang benar. I mean, you punya misi dan visi tu adakah betul nipahkan you ambil ataupun you kena ambil simpang lain sebenarnya? Wow, bercakap tentang you punya team, and I believe not a single day pun yang dia orang tak mendoakan you. Amin insyaAllah. Because Masya-Allah, mereka selalu ada dalam doa saya setiap hari. Setiap hari, setiap waktu. Saya doakan Allah sayang mereka, bagi rezeki yang berkah, yang mencukupi, yang apabila mereka dapat rezeki tu mereka boleh beri manfaat pada orang lain. Kita takkan kita seorang je nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Kita nak tim kita pun jadi yang sama. Barulah boleh guna formula yang Dok ajar tu, formula shadow. Shadow leadership satu hal. Shadow leadership satu hal untuk diorang pastikan company jalan macam biasa. Tapi shadow sebagai seorang manusia yang memberi manfaat pada orang tu, kita kena jadikan mereka shadow benda yang sama. Mereka pun kena ada satu mindset dan mentality, aku buat kerja ni bukan untuk aku sendiri tapi untuk memberi manfaat kepada orang lain as well. Ini bukan Puan Mashi yang baru sekarang ni bercakap macam ni. Dia memang macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Kepada anda yang tak kenal Puan Mashi, kalau tak percaya tanyalah circle-circle-nya yang ada dekat ruangan komen tu yang sedang menonton. Ini Puan Mashi yang tak pernah berubah langsung. Sekarang nakal lagi sikit. Itu saya tak sebut, biar dia sebut sendiri. Bukan hanya team you Puan Mashi, walaupun umumnya Puan Mashi orang tahu kita Richwork dan Titanium Circle ni hanya fokus pada bisnes je lah orang mengatakan. Orang kata tapi di dalam ni setiap pagi memang kita ada sesi ratik yang sentiasa mendoakan kondisi Puan Mashi yang tak pernah putus-putus. All the Titanium Circle especially kat dalam. Yang pergi umrah hari tu. Ya Puan Mashi, Masya-Allah. Saya dekat hospital. Kalau boleh lompat, masalah patah kaki kan. Kalau boleh lompat, saya lompat bila ada orang message kan. Saya dekat depan Kaabah, saya tengah doakan Puan. Masya Allah, saya rindu nak pergi sana. Saya harap kalau saya ada rezeki lagi semula, Allah jemput, saya dapat tengok 2 saat Kaabah tu pun tak apalah. Dapat tengok, saya nak tengok, saya rindu. Saya rindu. Kalau kita dah bercakap tentang isu-isu ni how about your husband? Oh, yang paling handsome tu? Yeah. Masya Allah. Cuba you share sikit. Mungkin you tak nampak, tapi you merasakan dalam waktu ini di bawah
tangan suami you, Masya bawah Allah. care dia tu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kenapa saya cakap benda ni hadiah? Tapi dia macam tak adil sikit lah. Dulu masa saya celik, saya selalu merengek. Saya ni manja, clingy. Saya selalu cakap dengan husband, dukunglah saya naik atas tangga kan. Nak pergi ke bilik. Nanti dia cakap berat lah apa, nak lah badan basah sakit lah. Lepas tu saya cakap, nanti Ami tak ada, nanti barindu tau nak dengar Ami cakap nak minta dukung dan sebagainya. Tapi rupanya Allah hadiahkan dia kena dukung saya hari-hari. Tapi baru-baru ni dia demam, demam panas. Saya rasa hopeless sikit lah sebab all this while kalau dia sakit dan sebagainya saya uruskan, saya bantu. Tapi sekarang dia demam dan dia tetap uruskan saya. Saya berdoa semoga Allah balas dia dengan syurga tertinggi, dengan banyak bidadari yang akan jaga dia dekat syurga nanti, yang akan gembirakan dekat syurga nanti. Allah bagi dia beribu-ribu bidadari menggantikan apa yang dia tak dapat dari saya. Bila saya dah buta ni, saya tak dapat jadi isteri yang sempurna. Semoga dekat sana nanti Allah gantikan apa orang kata nikmat, ada deserve oleh beribu-ribu bidadari yang akan gembirakan dia nanti dekat sana. Allah. Amin. Nak mengalir mata saya tapi jap, tahan. Despite your husband memang sekarang ni yang menjaga pemulihan you, Puan Masyi. Dari bangun sampai tidur bangun balik, semua total. Ini memanglah you cakap macam klise, husband nak macam mana kena jaga, tapi still pengorbanan itu. Ya. Demam, dia sakit, dia tetap siapkan saya makan. Dia yang tetap angkat pergi bilik air untuk mandi. Alhamdulillah saya adalah fast learner. Wah, puji diri sendiri, Masya Allah. Saya hari kedua balik rumah, saya boleh mandi sendiri. Tapi masih kena dukung lah. Maksudnya dia letak dekat toilet, lepas tu saya start. Okay, ini saya punya pencuci muka. Saya ingat botolnya, bentuknya. Ini sabun mandi, ini shampoo, ini conditioner. So saya buat rutin saya macam biasa sendiri. So dia boleh kemas bilik, dia tak perlu nak mengadap saya. Dan beberapa kali jugalah percubaan turun daripada kursi sendiri, saya mengesok. Nakallah awak. Ada sekali tu saya mengesok nak pergi ambil baju sendiri. Lepas tu saya ingatkan dia kat bawah. Tapi takut juga kena marah. Panggil lah pelan-pelan. Saya panggil, "Bah." Rupanya dia dekat tangga. Lepas tu dia cakap, "Jangan macam ni. Kalau nak pergi mana, bagi tahu dia angkat." Dia tak sampai hati tengok saya mengesok-mengesok macam tu. Lepas tu dia nangis. Apalah. Klingi tu dah bertukar lah sekarang. Aduh ya. Tapi itulah bila dah direzekikan buta sebegini, saya juga direzekikan orang kata setiap pagi tu dia macam a new day yang kita excited nak jumpa each other. Despite saya tak boleh tengok dia, tapi saya excited nak jumpa dia. Dia excited nak tengok saya bangun. Macam tu. So, kita macam lovebird balik lah. Nak kena kahwin ke apa? Okay. Anyway, Puan Masyi. Selain pada husband you, ada lagi ramai yang support you, especially Puan Nana. Yes. Daripada Supaya sendiri. True. Apa yang nak katakan tentang support yang macam tu yang you Masya dapat? Allah. Dia tinggalkan bisnes dia 11 hari. Jaga saya dekat hospital 11 hari. Dan saya terhutang budi dengan dia. Despite dia kata tak payahlah nak terhutang budi bagai apa semua. But then as a human being, saya terhutang budi dan saya doakan semoga itu bisnes dia fly high. Semoga dengan asbab kebaikan dia, husband dia sangat orang kata bertolak ansur, toleransi, malah menggalakkan dia untuk jaga saya dekat hospital. Sangat orang kata memahami. Puan Nana bantu saya, even sampai ke pamper saya ketika di hospital beliau salinkan. Sangat up to that extent dia berjaga saya lah. Terhutang budi, saya doakan bisnes dia berkembang maju. Semoga Allah permudahkan jalan dia untuk capai numbers dia. Dia nak capai 3 juta tahun ni, insyaAllah. Saya doakan. Saya juga terhutang budi pada rakan-rakan Titan yang buat collection ketika saya kemalangan. Dan mereka kata mereka dah macam along bawa cash ke hospital. Ada yang visit saya dari jauh. Thank you Titan. Masya Allah, saya rasa macam circle ini, sebab tu penting dok kata kita kena jaga kita punya luck, LUCK. L tu logistik. Kena jaga circle kita. Kita dikelilingi orang yang baik-baik. Allah rezekikan kita dengan rezeki yang baik-baik. Dan kita doakan kebaikan tu kembali kepada mereka yang baik dengan kita, insyaAllah. Goosebumps tau sebenarnya. Ya Allah, ya Tuhanku.
Jangan selalu menyangka yang kita bila kita ditimpa sesuatu itu kita adalah antara orang yang tidak disayangi, orang yang tidak berguna dan orang yang dah tak ada apa-apa harapan. Betul. Kita tidak boleh meletakkan diri kita dalam kondisi tersebut. Dan mungkin ini the last few questions sebab saya risau dengan kondisi Puan Mashi walaupun dia excited dia kata. Tapi Puan Mashi, perspektif you apabila you dah melalui fasa menjadi orang biasa, you dah melalui fasa sebegini, dan apa perspektif you apabila kita ingin melakukan pilihan dalam kehidupan? Macam mana sebenarnya perspektif you kita nak buat keputusan dalam kehidupan ni? So you dah melalui 2 fasa. Ini hadiah tau. Tak semua orang melalui fasa ini. Dan bagi you sendiri, apa perspektif you? Saya suka rujuk pada surah Al-Ankabut. Saya tak ingat ayat berapa, kalau tak silap 9, tapi betulkan saya kalau salah. Ada satu ayat tu memberi maksud dunia ini tempat kita bermain-main dan bergurau senda. Akhirat juga tempat yang kekal abadi. So back kepada question, macam mana tentang keputusan yang kita buat dalam kehidupan. Buatlah apa saja keputusan as long as perkara tersebut memberi manfaat kepada kita ke akhirat nanti. Dan enjoy je lah. Dunia ni Allah kata tempat bergurau senda. Enjoy je. Allah bagi baik ke, Allah bagi tak baik ke. Kadang-kadang kita ni rasa benda tu tak baik untuk kita tapi sebenarnya baik untuk kita. Maybe saya rasa tak, Allah kenapa buta pula kan. Tapi rupanya Allah kata dengan buta ni lah kau kurang dosa mata. Kau tidak asyik nak jeling orang je, kemain kau Allah cabut. Ini buta-buta pun boleh jeling orang ni. Astagfirullahaladzim. Jangan. Okay. Tapi mungkin ada benda yang kita rasa tak baik untuk kita tapi baik. Sebenarnya Allah rancang baik untuk kita. Ada benda yang kita rasa baik untuk kita tapi sebenarnya tak baik untuk kita. Jadi buat apa saja keputusan, pilihlah apa saja yang kita nak buat dalam kehidupan ni, dalam dunia ni. As long as pilihan kita itu mendatangkan kebaikan dekat sana nanti. Dan enjoy apa saja outcome daripada apa yang kita pilih. Sebab sebenarnya kita rasa kita pilih tapi itu sebenarnya pilihan Allah juga. Wow. Kata-kata daripada Puan Mashi tau. Masya Allah. Tabarakallah. Mungkin kita kenal dulu, tengok dia selalu terkinja-kinja sana sini, but this is Puan Mashi. Kalau ibu cakap dengan dia, semua fact keluar. Alhamdulillah. Puan Mashi, saya terlupa nak tanya ni tadi. Why dalam waktu you sedang ingin bangkit, you request untuk mendengar beberapa suara? Yes, saya request nak dengar suara Tuan Haji Nasrul, Tuan Hafiz, Ustaz Umar, beberapa lagi SLT lain, Tuan Ras dan sebagainya. Sebab waktu tu saya rasa saya perlukan, mana ada orang accident tiba-tiba energi dia boost gila-gila babi. Pelik tu daripada planet mana tu kan. Dan ketika itu saya perlukan boost daripada orang yang saya percaya selama ini menjadi guru saya, menjadi pembimbing saya, yang selama ni menjadi booster energi saya. Dan saya percaya waktu tu mereka boleh inject sedikit booster kepada saya. Dan Alhamdulillah semua Ritualkians memberi apa orang kata suntikan semangat, menyebabkan saya dapat maintain top energy. Kita masa kemalangan drop jugalah, otak bergegar kau. Jadi macam lah apa jadi kan. Saya ketika kemalangan, staff saya bagi tahu, memory saya beberapa minit hilang. Saya akan tanya, apa jadi dengan kita ni Ayu? Lepas tu Ayu kata, kita accident madam. Oh okay. Apa jadi dengan kita ni Ayu? Kita accident madam. Oh okay. Ayu okay? Ayu okay. I'm okay. I'm okay. Mo okay. Mo okay. Apa jadi dengan kita ni Ayu? Dia macam tu. Dan waktu tu, otak saya terus bagi arahan, cari sumber energi. Dan waktu tu sumber energi yang saya dapat selain daripada family, daripada husband, saya terus fikirkan mentor. Saya nak semasa tu saya berharap saya punya doa. Datanglah Dok, datanglah Datuk Jerry, saya nakkan energi tu. Tapi Dok call. Lepas tu saya dapat daripada Ritualkians yang lain hantar voice dan sebagainya. Oh, memang terus hidup lah saya cerita dia. Alhamdulillah. Waktu tu saya rasa macam nasib baik. Saya masih Titan, nasib baik saya masih lagi dalam circle Rituals. Alhamdulillah Allah rezekikan. Dan saya dapat energy booster tu. Sangat-sangat amazing. Amazing. Aduh. I need tissue. You actually cry? You promised me not to. Yeah, but anyway, hari ni hari guru.
selamat Hari Guru kepada mentor saya Datuk Wira, Dr. Azizan Osman, Datuk Jerry Rizal, kepada guru-guru yang lain dalam Richworks, kemudian guru-guru lain dalam Richworks, especially Tuan Haji Nasrul. Saya sampai mimpi Tuan Haji Nasrul dengan Tuan Rats. Mimpi masuk kelas. Pergi marah-marah beri-beri. Tapi tak dapat nak nampak atas kerusi sebab saya tak nampak mana satu kerusi saya. Lepas tu saya ucapkan juga selamat Hari Guru kepada guru-guru yang pernah menjadi tenaga pengajar, mengajar saya. Minta maaf cikgu, saya nakal dulu, saya dah taubat sekarang. Mungkinlah rasa macam taubat dah. InsyaAllah. Saya janji cikgu, saya tak nakal-nakal lagi. Tak nampak dah macam nak nakal. Wow. Okay, last from me. Mungkin you ada yang ingin disampaikan kepada orang di luar sana. Nasihat you dah going through a lot, I would say. Walaupun you muda lagi, masih cantik lawa muka. Terima kasih Kak Omar. Sebab dia dah puji saya tadi. So anyway, apa yang nak sampai kepada kat orang kat luar sana ni? Ramai circle you dekat dalam sesi live ni, and ramai juga usahawan-usahawan dekat luar sana yang sedang mencari certainty untuk buat bisnes, yang sedang belajar. Apa you nak cakap kepada mereka dengan apa yang telah pun you lalui? Just keep swimming, just keep swimming. Teruskan. Jalan terus, dapatkan guidance. Lepas tu keep high energy. Bila kita dah dapat momentum high energy tu, kekalkan. Macam mana nak kekalkan? Jaga circle kita. Lepas tu sentiasa fikir positif. Okay, how to fikir positif? Latih otak kita untuk ubah perkataan-perkataan yang mendatangkan negative vibe tu kepada positif. For example, masalah tukar kepada cabaran. Ujian tukar kepada gurauan. So selalu latih otak untuk jadi positif. Kita akan start sangka baik dengan Allah dengan sangat ultimately sangka baik. Kita akan selalu rasa ada hadiah kat depan, ada hadiah kat depan. You know, hikmah kita biasa dengar ustaz-ustaz ajar hikmah kan, tapi kita tak feel. Tapi kalau kita cakap hadiah kan kita macam wow. So kita akan start main dengan excitement sebab kita tahu ada something yang Allah promise. If tak dapat kat dunia, dekat akhirat. So play better, excitement, jaga kita punya energy, top. Main dekat level yang paling utmost energy. Bila kita main dekat energy yang paling tinggi, susah apa saja challenge nak jatuhkan kita. Wow, bravo. Thank you Puan Mashi. Thank you Tuan Aman sudi jemput saya dalam sesi ni. Ya Allah, kalau tak jemput memang saya nak pergi. Saya cakap dengan no tak, I want this. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebab kita tahu purpose kita dekat dunia ni pun kita nak bagi manfaat dekat orang. And somehow dengan you punya sharing ni, saya rasa membangkitkan banyak sangat semangat orang dekat luar sana. Amin. Itu yang kita nak Puan Mashi sebenarnya. Amin insyaAllah. Sebab kita tahu stigma, especially lepas raya, orang cakap bisnes tak ke mana, still aku drop, tak ada orang nak membeli dan sebagainya. But bila kita berbual macam ni tadi, apa yang saya belajar adalah look back at yourself. True. What things to change? I must change first. Itu kan zikir dok juga. What things to change? I must change first. Kita jangan tengok yang lain-lain, tengok kita dulu. Apa yang kita buat bila sales kita drop? Apa yang kita buat bila kita rasa leads tak masuk? Apa yang kita buat? Kemudian reflect, review and refocus. Nak kena hentam lagi ke? Tak, kita sambung kan. Wow, Puan Mashi, thank you so much. Seluruh warga di Richworks mendoakan kesihatannya baik-baik saja. We want Puan Mashi sentiasa macam ni. InsyaAllah. I promise you I will insyaAllah. Kita nak sentiasa macam ni. Kaki ni. baik ni saya lompat balik. Jangan. Risau lah. Risau betul. Spread your love tu untuk Puan Mashi sekejap kat ruang komen tu, belanja love banyak sikit. Thank you, walaupun saya tak nampak saya balas dengan mini love. Ramai Puan Mashi, ramai. Masya Allah. Mungkin you ada nak cakap apa pada mereka yang sentiasa selama hari ni support you dan mendoakannya. Ya Allah, thank you tau buat kita viral. Tak sangka. Terima kasih. Semoga minta maaf kalau sepanjang perkongsian ni saya ada tersalah kata, tersalah cakap. I'm just being me, this gila-gila Mashita. But then semoga kalau adalah agaknya daripada perkongsian tu memberi manfaat, sebarkanlah. Semoga kita semua menjadi ejen yang memberi manfaat kepada lebih ramai orang, dan nanti esok dekat akhirat Rasulullah panggil, ni budak beri manfaat ni, mari sini ke depan. Alhamdulillah dapat minum dekat telaga. Alhamdulillah. Sesimpel itu sebenarnya kehidupan Simple ini. as tu.
Saya dah tak boleh nak kontrol. Anyway, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, thank you so much pada anda yang bersama-sama dengan kita dalam sesi ini. Kalau anda nak cari Puan Mashi kat Instagram kat mana, mungkin ada perkongsiannya hari-hari. Saya tengok bagi booster kepada orang pula. Dekat Instagram, Mashita One and Only. Kalau saya banyak dekat Facebook, Masita Muhammad Effendi. Sekarang baru berjinak-jinak sis dengan TikTok. Wow. And Mashi. Kalau orang nak menggunakan servis you, boleh cari di NM Aircon JB ataupun layari nmacon.com.my. nmaircon.com.my. Ya, betul. Pak Bashir ni komersial biasa tau. Silakan anda stop dia. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak. Thank you so much Pak Bashir. InsyaAllah semuanya baik-baik saja untuk you. Dan kita akan jumpa lagi di next program. Amin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda betul-betul dapat manfaat dan dapat energi pada Puan Mashi sendiri hari ini, insyaAllah tuan-tuan dan puan. Dan teruslah support, tak kira lah orang tu bagaimana, apa dugaan cabaran dia, teruskan saja support sebab kita tak tahu sebenarnya di dalam lubuk hati dia tu apa yang sedang mereka lalui. Mungkin kita nampak luaran sahaja, but somehow kalau kita spread the positive vibe, mereka juga dapat merasai macam Puan Mashi cakap, satu sense ditarik, banyak sense yang lain dibuka. Jadi tuan-tuan dan puan, kita doakan semoga anda semua dipermudahkan urusan dan anda kaya, berjaya dan bahagia dunia dan akhirat. Spread the love and keep on going. Assalamualaikum dan bye-bye. Berfikir adalah salah satu kerja highest paid work in the world adalah berfikir, ahli fikir negara. Kesan daripada berfikir tu menyebabkan you boleh menghasilkan sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai. So dia adalah boleh mendatangkan result, menyebabkan bisnes ni boleh grow. You kena boleh bayangkan masa depan bisnes ni 10 tahun lagi macam mana rupa dia. Kita adalah berada dalam keadaan yang macam mana, international ke, kita bisnes peringkat macam mana ke, kita mesti ada vision tu. So apa yang you belajar dalam masa bisnes adalah macam mana nak balance strategi supaya bisnes you boleh sustain jangka panjang. Berfikir adalah salah satu kerja highest paid work in the world adalah berfikir, ahli fikir negara. Kesan daripada berfikir tu menyebabkan you boleh menghasilkan sesuatu yang penting, sesuatu yang bernilai. So dia adalah boleh mendatangkan result, menyebabkan bisnes you boleh grow. You kena boleh bayangkan masa depan bisnes ni 10 tahun lagi macam mana rupa dia. Kita adalah berada dalam keadaan yang macam mana, international ke, kita bisnes peringkat macam mana ke, kita mesti ada vision tu. So apa yang you belajar dalam masa bisnes adalah macam mana nak balance strategi supaya bisnes you boleh sustain jangka panjang.